Assalamualaikum, harap dapat dengar. Ini pakai mikrofon bersantai selepas tahajud sebelum subuh. Ada benda saja nak tengok, mana tahu ada apa-apa komen atau perkara yang secara random macam mana sebut rambang. Ya ke? Yang mungkin orang tertanya dalam TikTok ini. Pada waktu 4.33 entah siapa yang ada bangun. Anyway, kita senantiasa merenung, kita diberikan akalnya, kita senantiasa terfikir. Dan kadang-kadang saya pun terfikir, apakah Allah mempermainkan kita? Pernah tak rasa macam kita ni semua puppet tau, kita ni dijadikan atas bumi ni. Kita dah tahu ada pencipta, kita tak minta dicipta, tapi dan ini dialog saya dengan Allah lah, atau monolog lah, pasal mana Allah cakap kita kan melalui, melainkan menerusi Al-Quran lah. Tunjuk. Ini bukan kita jual, ada barang kita jual, kita tunjuk. Barang kita jual, kita akan tunjuk. Ini saja, kalau minyak wangi, kita tunjuk minyak wangi kita jual. Tapi, atau itu buku, ini tak laku lah. Saya tak tahu kenapa. Mungkin tak tahu promosi. Tapi Al-Quran ini pun tak laku juga. Maaf cakap lah. Tak laku lah. Banyak orang saya tanya. Terutama orang yang Islam. Ada tak baca Al-Quran? Jarang sekali membaca. Malah saya mengakui sendiri. Saya sendiri tak baca Quran. Sehingga saya terserempak seorang dua. Sebenarnya seorang. Yang selalu mengedar Al-Quran dan dia berjaya saya tengok dalam hidup, dan dia beritahu saya beberapa rahsia, bukan rahsia tetapi ada daripada Al-Quran. Dan bila saya mula membaca balik, baru saya sedar saya sebenarnya sendiri tak baca. Itu sebab bila kita nasihati orang lain membaca tu, kita kena dengan sesudu keinsafan lah. Kita tak boleh marah orang, kenapa awak tak baca Quran, kenapa awak tak faham. Saya rasa tak kena. Dan saya tahu ada orang beremosi bila cuba menegakkan benang kebenaran dia sendiri. So, I cannot be that lah. Saya tak boleh. Kita berdakwah. Saya dulu pun agama lain. Dan saya tak bolehlah kutuk. Rasa nak kutuk bekas agama kita. Orang yang masih menganuti. Kenapa awak masih lagi sesat? Kenapa awak masih tak nak dapat hidayah? Jadi balik pada tema asal saya tadi ialah saya rasa seolah apakah Tuhan ini main-mainkan kita. Kita ni macam puppet. Kerana kita ada satu ungkapan Shakespeare, the whole life is but a stage. Seluruh hidup ni macam satu pentas. Macam satu lakonan. Dan kita semua pelakon ni. Tetapi kita bukan pelakon bebas. Skrip sudah tulis oleh kita, untuk kita. Apa akan berlaku pada kita, hidup kita sudah tertulis, termaktub. Awak nak kahwin siapa, awak rezeki mana, awak mati mana, Allah sebut dah tulis untuk kita. Mana kita tak ada pilihan. Dari satu segilah. Dan dia jadi macam satu rahsia terbesar siapa diri kita, kenapa kita hidup di dunia. Jadi mesti tertimbul, kan, bila orang berfalsafah mesti tertimbul, apakah Allah mainkan kita? Apakah ini semua mainan? Mainan syurga, neraka, mainan dunia. Syurga, neraka yang saya percaya dia wujud dalam satu dimensi yang lain memang. Dimensi lain sains tak dapat detect. Dan saya rasa tak akan detect kerana saya percaya syurga, neraka ni, saya cakap dalam live sesi yang sebelum ni, dia seolah sebati dengan ketuhanan itu sendiri. Kerana hanya Allah yang kekal abadi. Dan syurga, neraka tak boleh kekal abadi. Hanya Allah al-akhir. Awal wa akhir. Jadi untuk jawab apakah Tuhan main-mainkan kita? Ada ayat Quran. Kebetulan ada ayat Quran menyatakan kami tak jadikan semua ini untuk hiburan. We don't do all this for entertainment. Allah tak mencipta segala sesuatu untuk berhibur. Jika kita nak buat hiburan, kita boleh cipta di sisi kami hiburan yang lebih hebat. Faham tak? Yang better hiburan. So, ayat tu menjawab kepada saya. Dan Alhamdulillah, terima kasih Allah menjawab, bercakap dengan saya melalui Al-Quran ini. That
we are not game lah. Kita bukan hiburan. Kita ni mesti ada satu benda yang serius. Okey, Upin. Kalau Allah Maha Pemaaf, kenapa harus ada neraka? Ini yang soalan, antara soalan awal saya. Dan saya percaya banyak manusia memikirkan. Dan saudara memikirkan, dan saya percaya apa ni orang kata prasangka ialah bahawa yang bertanya ini sama dengan saya, bukan bermakna kita menyoalkan neraka. Ini lagi satu hal. Banyak kita takut tanya. Kita takut dicap sebagai sesat. Bukan takut sesat. Mungkin dah sesat. Tapi kita takut dicap, kenapa awak soalkan neraka? Kenapa awak soalkan Tuhan? Dalam Quran itu sendiri, Nabi Ibrahim seolah-olah soalkan Allah. Soalkan pencipta. Bulan ini dia berkembang, itulah Tuhan kami. Sebenarnya dia main parodi kepada kaum dia sendiri yang percaya bulan, percaya matahari. Tapi dialog itu seolah dia yang berucap. Ya? Begitu juga Nabi Musa AS, dia kata, aku nak nampak engkau. Macam mencabar Tuhan pula. Antara Tuhan berdialog. Dia satu dialog yang serius. Kenapa awak nak tengok saya? Contohlah, dia kata, saya tak puas hati mendengar suaramu. Bukankah aku cukup bagimu, kan? Cukup, tak cukup. Aku nak tengok wajahmu. Wah, kan? Jadi, kebolehan berdialog begini, bertanya begini, menunjukkan manusia ini, nanti diri kita, kalau ada soalan macam tu, soalan yang valid. Tapi, ada dikaitkan, tapi cara soalan itu bukan kata, kita semua dah jadi debu, macam mana kita boleh dibangkitkan semula. Ada dua nada di sana. Satu yang orang musyrikin menafikan perjumpaan dengan Allah. Itu lain. Tapi yang satu segi ialah nak memahami perjumpaan kita dengan Allah. Macam saya. Saya nak memahami Allah. Saya nak memahami perjumpaan saya dengan Allah. Saya nak memahami hari kiamat nanti, apa sebenarnya akan berlaku. Jadi saya membaca Al-Quran yang menyatakan akan dihisab. Dan agama sebelum ini, Samawi dengan Yahudi, sama-sama mengaku Tuhan dan akhirat. Jadi tak timbul. So sekarang soalan itu saya percaya ditanya oleh semua kaum, semua agama. Semua agama Yahudi dan Nasara. Saya dari dulu lagi saya bertanya kenapa ada neraka, syurga, malam. Soalan itu yang buat saya ateis. Ateis kerana saya tak apa nama. Saya nak guna rasional. Saya kata macam sebut tadi, kalau Allah Maha Pemaaf, kenapa dia jadikan syurga neraka? Kenapa tak? Saya bagi lagi clue lah kenapa dia jadikan syaitan. Dia kata syaitan dulu jin yang baik, Lucifer yang baik, Darth Vader, the good Jedi. Akhirnya dia pergi the dark side. Akhirnya dia jadi jahat. Saya kata kalau Tuhan Maha mengetahui, dia dah tahu dia akan jahat kan, kenapa jadikan dia jahat? Bukan menyoalkan cipta. Wait. Secara objektif, kenapa jadikan dia jahat? Dia bagi pilihan. Jin itu ada pilihan dan sebagainya. Tapi saya punya premis ialah, kenapa salahkan manusia? Dia salah syaitan, salah iblis kan? Kita ni baik. Baik ke? Ada makna tu. Jadi, saya jadi ateis sebentar, beberapa tahun. Tapi saya balik pada cari tauhid, cari Tuhan. Kerana saya tak dapat jawab misteri alam. Dan saya terasa yang Allah letak dalam diri kita satu perasaan. Lagi sekali, Allah yang letak, bukan diri kita sendiri cara independen. Macam mana kita boleh independen? Tuhan yang jadikan segalanya. Yang kita kata awak bebas. Sebenarnya bukan saja abstrak dan subjektif, tapi palsu. Tak ada siapa yang bebas. Tolong angkat tangan siapa yang bebas. Aku yang angkat tangan pun bukan bebas. Saya tak boleh buat tangan lain. Ya. Jadi, kenapa Allah jadikan neraka adalah satu soalan buat kita nak selidik lagi. Dan saya berkongsi ini kadang terpaksa bila kita sebut sesuatu. Banyak kali kita kena disqualify atau disclaimer. Okey, disclaimer saya bukan ulama. Saya bukan bertauliah. Saya bukan ahli falsafah yang unggul. Saya mungkin viral kerana isu popular. Iver Dot, KJ, KKM lah, Bak lah, gangster,
Di meja judi, gangster, Sungai Buloh. Anak aku tak pergi sekolah, saya bawa orang dunia. Kadang perkara yang lawan arus, dia tulas sebentar. Tapi falsafah saya senantiasa berdialog, berkongsi, suka berbincang dengan orang-orang yang sama. Kalau boleh, sama. Dan saya pendidikan sekular, saya pendidikan Inggeris. Okey. Saya pemakiran matematika, jadi kalau adik nak belajar hacking, saya boleh ajar atau saya berikan lebih daripada orang lain ajar. Saya ajar usul. Saya ajar memahami data macam MySejahtera, garbage in, garbage out. Kalau data ni masuk cara bertulis, dia sudah tak perlu hack dah. Dia tak sempurna. Okey? Dia hanya checking saja. Dan checking ini kita boleh buat screen. MySejahtera yang palsu, screen tu tunjuk you are vaccinated, tunjuk aja. Dan kalau dia nak klik, dia tunjuklah lain screen. Jadi dia mudah. Cuma saya nak suka ajar ialah falsafah. Usul. The reason why. Banyak orang kata, apa ni? Apa tu? Tapi soalan yang lebih tinggi yang anda mungkin suka nak tahu ialah mengapa? Kenapa ni? Kenapa awak macam tu? Jadi, why? The reason why. Macam askar tentera, yours is to do and die, not to question the reason why. Tugas awak ialah untuk laksanakan dan mati. Ini tentera lah. Dan jangan menyoalkan kenapa aku diarahkan buat ini. Ya? Awak kena tutup. Saya boleh soal. Awak laksanakan saja. Awak apa alasan? Awak akan mati. Okey. Saya tak nampak pun mayat-mayat berkelimpangan. Oh, tak boleh soal. Banyak mati. Ini statistiknya. Boleh tak saya soal statistik? Tak boleh. Soal pun tak guna. Banyak orang soal PPIM. Saya tengok. Dr. Nazman membuat satu kenyataan yang kuat untuk menyuruh yang di-Pertuan Agong untuk bersama rakyat. Saya simpati dan saya menyokong. Tetapi masalahnya mereka ni pekak macam agamawan musyrikin lah. Tak boleh terima fakta. Ya, kita merayu. Saya masuk sokong PPIM kata dia ada fakta. But nobody listen kerana sedihnya kan saya cerita. Saya viral kerana ini Cina saya cakap. Maaflah keluarga saya percaya benda ni. Maaf saya cakap. Dan memang ramai orang kita dia percaya ni. Orang nak kahwin pun berapa bang? Awak ada ni dah. Bukan apa. Security. Kita nak masa depan yang terjamin. Itu sebab saya pergi pilih untuk tawakal kepada Allah. Untuk buktikan Allah bila sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, bahawa Allah Maha menjaga kita. Bila kita bertakwa kepada dia, kita serah kepada dia, wa may tawakkal fa huwa hasbuh. Tapi takwa kepada dia, dengar apa dia cerita dalam ayat-ayat ni dan laksanakan. Saja nak uji. Saya cakap terus terang tak baik menguji Allah, tapi saja nak test, tengok, betul lah, aku sedekah, dapat balik lah, aku tolong orang. Terus datang rezeki malam tu juga. Malam tu juga. Buka pintu esokan hari, rezeki datang terus 40. Dan terusanlah, iaitu menjual ini tiba-tiba ditawarkan kepada saya. Jadi, saya pun tak tahu macam mana cerita. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada manusia yang asbab. Journey dia berterusan. Allah dah jaga kebajikan saya. Saya tak lagi sangsi kepada Allah. Sekarang, apakah saya nak habiskan sisa hidup saya berkahwin lagi? Orang tanya, apa yang pergilah kahwin? Masih cerita, saya kerja pergi kahwin. Saya dah umur lanjut. Panggil saya Apek lah, Akong. Boleh Akong sudah ada cucu. Dan saya, separuh kehidupan saya menjelajah dunia. Saya dah bangunkan keluarga. Saya dah lepaskan tanggungjawab dengan baik. Supaya anak-anak tak berhutang, PTPN boleh keluar sekolah, tak perlu lanjutkan, dah boleh cari nafkah. Dan saya cuba bantu anak-anak orang lain yang kena diskriminasi, tak boleh pergi sekolah kerana tak cocok. Jadi, saya bantu apa yang saya boleh. Dan kebetulan saya di pihak satu camp. yang orang kutulah, haters adalah. Dan saya terpaksa tabahlah. Ini Nabi pun semua ada haters kan. Jadi kita tak boleh marah. Kita dalam hidup ni sementara. Kemudian Allah janji kita semua akan dikumpulkan. Bila semua kita kumpulkan kepada Allah, Allah akan bongkarkan apa yang awak berbalah. Saya tak ada benda nak berbalah dengan manusia. Saya minta maaf kalau ada siapa nak
ada X to grind with me lah. Aduh, awak ni tak betul, tak betul. Saya minta maaf lah. Ya. Tapi saya bertanya soalan. Kerana saya ingin tahu. Macam tadi tanya, kenapa Allah jadikan neraka? Itu soalan saya sendiri pun tanya. Dan sampai sekarang saya belum jumpa jawapan yang betul jelas. Melainkan satu potongan ayat yang kata sebenarnya Allah tak jadikan kezaliman. Neraka tu zalim kan? Zalim kerana dia akan bakar kita selama-lamanya. Jadi saya kebanyakan dan banyak orang kita denial. Alah, tak apalah, percaya saja. Bacalah la ilaha illallah sebelum meninggal. Jadi dia denial, dia macam tebu lah. Tebu makna jangan soal, kita terima saja. Kepada saya no, I mesti faham, I mesti tahu. Contoh kita nak pergi buat satu pekerjaan, kita interview dengan majikan. Majikan kata, okay, you buat kerja, skop kerja you A sampai Z. Ada soalan tak? Mesti dia tanya, ada soalan tak? Mesti dia ada soalan. Dan mesti kamu, banyak orang kata tak ada soalan. Banyak orang submit now, aku buat saja asal dapat gaji. Tapi saya no. Untuk saya lakukan tugas tu lebih baik, saya mungkin tanya 101 soalan. Saya nak tanya, bos, kenapa nak lakukan begini, bos? Kata, bos, saya cuba dulu, nanti besok saya tanya. Saya try tengok, sebenarnya boleh buat lebih baik. Mungkin dia ada ilmu dia yang tersirat. Contohnya, ya, so we need to know. Sekarang ini Tuhan yang kita sembah setiap hari. Yang sembah sepanjang masa, ibadat. Kita ubudiyah. Hanya kepada dia, kita sebenarnya ubudiyah bukan sembah tau. Mengabdikan diri. Hanya engkau. Salah lah ia akan abudu. Bukan hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami mengabdikan diri. Selamanya aku silap. Apa lagi nanti? Allah Maha Pemaaf. Jangan lupa Allah tu Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Jadi adil ni, terima kasih. Show. Semoga tuan saudara pun begitu juga. Saudara-saudari begitu juga. Jadi bila soal adil ini, adil bermakna letak benda pada tempat dia. Zalim bila tak letak pada tempatnya. Sekarang saya katakan kita diletakkan dalam neraka. Kalau itu tempatnya, adil lah. Kalau bukan tempatnya, zalim lah. Allah tidak zalim. Bermakna siapa-siapa yang betul-betul adil, betul-betul baik, ahsanu amalah, pengakuan yang terbaik. Dan itu pun piawaian yang Allah letak dalam diri kita. Kerana binatang, kita tengok cara binatang makan antara satu sama lain. Dia faham ke adil? Tapi itu adil bagi dia. Tapi dia faham ke baik? Tak baik tu, sakit tu, dia makan kawan tu. Tetapi itu adil. Itu dicipta sunatullah, dia begitu. Dia makan. Dan kita makan binatang, kita sembelih. Jadi kita tanya kan, jadi orang Buddha, orang vegetarian kata zalim. Tapi dari segi sunatullah, tidak zalim, dia adil. Ya? So, cara ringkas, kita sebenarnya menzalimi diri. Jadi tempat menzalimi diri itu neraka. Tapi dia adil. Kerana macam api. Api pegang api, terbakar. Jadi api itu mesti bakar. Itu adil bagi api. Itu tempatnya yang awak pergi pegang buat apa. Dan tangan kamu lecur, panas, sakit. Memberitahu awak jangan. Jadi amaran sudah diberikan. Awak mencampak diri awak juga. Jadi dalam hidup ini, kalau tak boleh tolong bakar kita, tak jadilah pilihan, tak jadilah kebebasan. Jadi ini rahsia melalui tafakur dan falsafah. Kenapa Allah bagi kita nikmat, tak sakit kan? Bila sakit, saya pernah sakit tekak baru ni kan, tak boleh cakap, baru you rasa kenikmatan bersuara. Ini, dalamnya ada virus, dia bengkak. Bila voice box kita bengkak, langsung suara saya tak keluar. Betul tak 2-3 hari? Tak boleh keluar. Dan pernah kita demam. Masa demam sakit tu baru you rasa nikmat tak sakit. Sekarang saya tak sakit. Apa masalah awak pula sakit hati? Apa masalah? Jadi bila itu berlaku, kita tertanya-tanya. Kita macam tak bersyukur. Dan ayat Allah sebut sedikit yang bersyukur. Jadi fabi ayallahi rabbikum tukadziban. Maka apa antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan? So muhasabah itu berlaku.
insaf tu berlaku dan meletakkan kita lebih keadaan lebih baik untuk menikmati hidup. So it is. So ini semua memang tafakudan. Tapi ada orang komplain, dia kata, aku pagi-pagi lepas ni kena kejar pergi kerja. Yes, saya tahu. Ada orang kerja Pak Gad. Dan rumah ini ada seorang penghuni yang kerja Pak Gad dan keadaan dah uzur sikit, OKU sikit. Terpaksa kerja Pak Gad dan dia selalu bawa cerita tak cukup Pak Gad di kondominium. Ada yang penagih kena polis datang ambil. Terlalu banyak kekosongan untuk Pak Gad sebenarnya. Di Ceras, di Kampung Pandan, di Ampang ini banyak sangat kondominium dan semua perlu Pak Gad. Dan perangai Pak Gad ni kita marah. Saya bila jumpa Pak Gad saya marah. Kenapa awak macam tentera kepada orang? Kita pelanggan. Cakaplah baik-baik. Tapi kita kena faham balik. Siapa nak jadi Pak Gad? Saya tak nak jadi Pak Gad. Awak tak nak jadi Pak Gad. Tak cukup Pak Gad. Penagih pun jadi Pak Gad. Orang yang jahat pun jadi Pak Gad kerana dia tak boleh letak kriteria tinggi sangat. Dia tak boleh kata Pak Gad mesti ada SPM. Ramai tak ada SPM. Yang SPM tak akan kerja Pak Gad. Dia akan kerja A&W, KFC ke, McDonald ke, Starbucks ke. Ya? Lebih selesa. Dan so yang jadi Pak Gad ni, you tengok sekian-sekian umur atau sekian-sekian pendatang atau kaum dan tak mungkin faham pun. You tanya dia mana benda ni, tak tahu. Siapa orang ni, tak tahu. Kecurian juga berlaku. So what I mean is kita cuba memahami keadaan. Everything yang berlaku sekeliling kita. Macam hari tu, perempuan tu pergi buka tudung, buka baju. Saya cuba memahami, keadaan dia. Mungkin kita tak dah lalui. Dia kata orang tua dia tak ada pun mengamalkan Islam. Jadi saya suka nak dia beritahu. Dia kena hukum satu hal lah. Dia dalam penjara pun satu hal. Tapi kalau saya boleh jumpa dia, saya akan tanya dia, Cik Amirah ke? Cik Amirah, boleh bagi keterangan lagi, boleh bagi bukti lagi. Kenapa ayah kamu kata tak laksanakan Islam? Apa dia lakukan? Dia tak solat ke? Dia tak bagi nafkah ke? Ada, saya pernah jumpa keluarga yang ayah mereka macam tu. Ayah saya sendiri macam tu walaupun agama lain. Tapi saya pernah jumpa keluarga orang yang katakan agama Islam, orang kita, orang kampung kita, tak memberikan nafkah, mengabaikan tanggungjawab, meninggalkan saya. Saya melalui sedih. Tapi saya cuba memahami. Dan saya kenal budak tu daripada lahir sampai sekarang dia besar, dia berjaya. Dan saya, kan kita jumpa dia, kita concern. Apakah fobia, trauma masa kecil? Kerana saya ada trauma. Saya ada trauma waktu kecil. Saya didera. Maaf cakap lah. Orang kata tak baik lah cerita. Tapi dia ada impact. Kalau budak itu didera, kita mendera budak. Dia ada efek atas bukan badan dia, jiwa dia. Kita marah dia, kita tengking, kita mengamuk. Ada efek ke orang, dia trauma. Ya. Dan kita, ada yang tak minta maaf. Tapi walaupun kita minta maaf, maksud saya, dia masih ada kesan. Tiba-tiba dan kita cuba bagi closure. Kadang ada orang anak dia terbunuh lah, cara tak sengaja. Dia jumpa pembunuh tu. Mesti dia, bukan dia kata benci, tapi dia benci pembunuh tu. Tapi kadang-kadang dia nak tanya pembunuh tu, kenapa awak bunuh anak saya? Kerana walaupun dah pergi, orang kata dah mati lah, dah takdir. Tapi kita nak tahu, kenapa awak tinggalkan saya? Dia nak tanya bapak dia ke, bapak dia lari ke, ya? Kenapa anak dia lari ke, kenapa isteri dia lari ke, tak kisah siapa. Kita mesti nak tahu. Kalau kata tak payahlah, benci lah dia. Ya, saya tahu benci. Nanti depan Allah yang kita tak pernah jumpa, macam-macam rungutan. Tapi Allah bagi kita closure. Faham tak closure? Closure bermakna, sekarang saya beritahu sebab sebenarnya. Sekarang saya bongkarkan the reason why. Siapa nak tahu? Takkan aku tak mau tahulah. Aku dah buat conclusion lah. Aku dah buat kesimpulan lah. Saya tahu kenapa bapak saya lari daripada rumah. Dia tu gila. Tapi mungkin dia ada cerita lain. Mungkin bapak dia. Ya? Mungkin kawan dia. Mungkin keadaan. Mungkin masa itu. Perang. Saya di Cambodia. Saya duduk dengan keluarga yang dizalimi rejim Pol Pot. Yang mereka cerita sambil menangis. Saudara mara kita dicampak masuk perigi, ditanam hidup-hidup, disembelih. Jadi mereka menangis. Mereka cerita. Jadi kita tak pernah mengalami. Kenapa nak dengar cerita tu? Saya dengar cerita tu kerana saya nak rasa macam mana
ke you suka-suka rasa tidak. Kerana dia bina keinsafan. Ya, memahami orang. Stephen Covey ada antara prinsip 7 habits tu, successful habits of highly effective people. Dia kata, seek to understand before being understood. Sebelum awak nak orang fahami kamu cuba fahami orang. Nah, sekarang ramai orang troll saya. Ramai orang, dia kata, awak tak faham, awak pendatang, kita orang peribumi. Kadang-kadang kita nak kutuk dia, ini tak Islamik ni, ini Asobia ni, ini Kaumia ni, ini bukan umat Nabi sebenarnya. Islam sebenarnya alami seluruh dunia. Ya, betul. Tapi boleh tak kita cuba memahami dia? Kenapa golongan majoriti ini rasa terpinggir? Padahal kita minoriti. Orang Cina ni minoriti. Orang India lagi minoriti. Kenapa kita rasa tergugat? Yahudi ni 20 juta je dalam dunia. Di Israel. Yang kita orang Islam ni 1.5 bilion. Ada orang kata 2 bilion. Okeylah 1.7 bilion lah. Tak logik lah. 20 juta menguasai 1.7 bilion. Jawapannya senang aja. Kita tak bersatu. Kita berapa banyak negara. Kalau kita semua cantumkan semua negara tadi. Daulah Islamiah. Habis. Betul tak? Tapi senang cakap. Kenapa raja tak mau bersatu? Kenapa ada berbagai negeri, berbagai negara, berbagai sempadan? Kenapa panggil dia pendatang padahal dia agama Islam? Innal mu'minuna ikhwan. Orang beriman ni saudara. Ini yang saya belajar kan. Inilah konflik jiwa saya cara agama. Agama. Religious conflict. Waalaikumsalam saudara. Amai barber. Boleh potong rambut dah. Bagi location saya nak potong rambut ni. Bagi smart. Okay. So, itulah. Kita berdialog, kita berinteraksi ialah sering kita nak cari pemahaman. Ya. Kerana kita tak boleh wujud dalam tubuh badan semua orang. Saya wujud ini, saya ada sejarah ini, saya tak boleh patah balik jarum. Kalau boleh saya nak reverse balik. Berapa kesilapan di dalam hidup saya nak betulkan balik. Mana tahu lagi zalim akhirnya. Kita tahu lah. Kita nyawa panjang kita. Kita umur panjang. Kita tahu apa kita lakukan. Yang kita ambil kesilapan jalan. Patut tak saya ambil kerja ni? Patut tak saya letak jawatan? Kita tak tahu. Tapi sebaliknya sebenarnya jawapan yang kita solat istikharah, kita solat tahajud. Kita tadabbur maksud ayat Quran. Dan kita serah kepada Allah. Kita macam sebut tadi ubudiyah bermakna kita mengabdikan diri, bukan sembah. Sembahyang kita sembahyang. Allah tak perlu sembahyang kita. Solat nubu yasyaku ialah bercakap. So yang kata sembahyang ada ubudiyah. Kami tak jadikan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri. So kita abdi. We are slaves. Yang pura-pura menjadi tuan. Berlagak macam tuan. Itu yang sakit jiwa. Jadi semua yang kita tengok dalam alam ini, konflik ini adalah ditetapkan Allah. Dia ada sebab. Dia macam gurun pasir yang bila hujan turun dia jadi pelbagai drama, pelbagai tanaman, pelbagai kehidupan yang kadang nampak macam bercanggah, kadang nampak macam berkonflik, tapi itu game Allah. Dan Allah sebut dalam Quran tadi saya sebut bukan game. Kalau nak game, kita boleh cerita game yang lebih. Ini sebagai bahasa seni Allah. Ya? Macam dia beritahu Nabi, awak dusta ke ayat kami? Boleh susahkan kamu. Sebenarnya dia tak akan lakukan. Tak ada Nabi. Nabi yang nanti tak akan lakukan. Tak ada satu Nabi. Dan ada tadi saya dengar YouTube. Dia kata Allah jadikan Quran ini untuk memberi penerangan. Allah menjadikan manusia ini untuk menjadi hamba, mengabdikan diri. Kami tak jadikan jin dan manusia, melainkan diabdikan diri kepada kami. Jadi satu argument seorang ahli panel tadi saya tengok dalam YouTube ini Quran, dia kata, boleh tak Allah gagah, dia kata. Satu soalan yang bagus. Boleh tak Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkebolehan, maha berkuasa, maha benar, dia kata, aku nak jadikan ini. Aku nak jadikan ini untuk wangi. Tiba-tiba dia tak wangi. Menunjukkan orang yang cakap tu gagal. Allah kata,
Kami jadikan manusia untuk mengabdikan diri. Mesti semua abdi. Mesti, wajib. Abdi cara adil. Tadi neraka pun abdi juga. Neraka pun hamba juga. Jadi, bermakna Allah akan berjaya. Bukan akan berjaya. Sudah berjaya. Afalah. Hanya dia berjaya. Allah istiakan dalam Quran. Dia memang berjaya. Kita rasa tak berjaya. Dia memang berjaya. Dia kata kuasa dia yang mutlak. Lahul mulk. Jadi, soal tadi ayat dia. Berjaya kerana ayat dia ramalan yang tepat. Dia kata sedikit yang bersyukur. Itu kejayaan Allah. Allah dah istiakan sedikit yang bersyukur. Kita tengok sekeliling kita. Sedikit yang bersyukur kan? Ya, sedikit. Tapi paling penting, awak sendiri. Saya sendiri. Bersyukurlah saya. Kalau saya tak bersyukur, saya rasa saya tak puas hati lah pagi ni. Saya tak puas hati lah. Kopi ada. Okey, saya microwave ada. Saya semua benda ada kat sini. Water heater ada. Minyak wangi ada. Itu apa, kayu tu gak haru ke entah apa ke. Ada. Katil best ni, ada katil best tau. Yang saya duduk ni. Ilam ada. Rumah ada. Nak bantu, nak buat sesuatu ada. Bisnes ada. Kawan ada. Kereta ada. Duit ada. Panca indera semua ada. Sekarang jemputan balik Thailand ada. Kerja sana ada. Cuma kena ikhtiar lagi lah. Usaha janganlah komplain. Jadi, tahap mana syukur saya? Ini kadang-kadang monolog. Saya bercakap ni monolog. Yelah. Melajak dalam panjang. Bagi ni. Require lagu Mambang. Nimbang. Right, lagu okey. Apa? Mungkin boleh terang lagi. Tapi maksud saya, bersyukur. Saya tak cukup bersyukur. Saya nak kata, saya tak cukup bersyukur. Saya ada ego. Allah yang letak ego. Masalahnya kita tak tahu handle ego kita. Kita hamba kepada ego. Betul tak? Kalau kita tuan, ego kita kau tim saja. Patahkan ego saja. Apalah kau ni ego sangat. Cakap balik diri lah. Apalah aku ni ego sangat. Ego ni. Nak buat apa? Engkau ego buat apa? Yang perempuan membenak ego. Merajuk. Ini perempuan pula memang dia ego. Joking lah. Joking. Jangan ambil hati. Dia ambil hati. Jadi, kita banyak. Saya pernah jumpa orang. Saya pernah jumpa seorang bekas pangkat tinggi dalam pihak berkuasa. Jumpa dia merenung. Tapi Quran dia kata dia muhasabah. Apa nak muhasabah? Dia cerita dalam masa kerja dia dalam pihak berkuasa lah. Mungkin banyak dosa ke apa ke konflik ke. Wallahualam. Dia tiba-tiba letak jawatan pada pangkat yang agak tinggi. Tapi saya kena faham lah. Saya tak melalui dia. Saya tak pakai kasut dia. I'm not in issue. Saya tak lalui apa yang dia lalui. Mesti ada sesuatu menyebabkan dia muhasabah. Ya. Mesti seorang tu macam kita kata Amira yang studio komedi tu. Mesti ada penyebab kenapa dia lakukan itu. Kita cuba faham. Cuba konsol. Suka kita pergi ambil orang hukum. Tapi Nabi macam mana? You tengok tak Nabi? Sebenarnya semua Nabi tak pernah menghukum. Tak suka sangat menghukum. Penzina datang kepada Nabi. Penzina tau. Hukumlah aku. Aku dah berzina. Nabi kata, mana buktinya? Tengok dia pergi cana awal lari. Masa tu mana ada DNA test kan? Macam mana nak pergi test engkau berzina? Ada kamera ke? Dia sendiri datang mengaku, hukumlah aku nak bertawab, aku nak masuk syurga, aku dah berzina. Jadi Nabi kata, pergi mengandung dulu. Itu buktinya kamu berzina. Dia balik, dia tunjuk perut dia besar. Ni buktinya Nabi. Wahai Rasulullah, ini buktinya aku berzina. Nabi kata, biarlah anak tu lahir. Ini hadis kan. Wallahualam, hadis sahih ke hasan ke apa, pertubuhan para ulama. Tapi ini cerita masyhur. Saya ulangi balik, kalau salah betulkan saya. Jadi dia balik, dia beranak, dia bawa anak tu ke depan Nabi, dia kata, wahai Nabi, ini buktinya, anak ni lahir daripada zina. Nabi kata, susukan dia lah. Susukan dia. Baru lahir. Nabi bagi dia berapa peluang. Mengandung dulu, anak dah keluar dulu, susukan dia dulu. 3 kali bagi kau balik lah. Kalau jaki macam tu kan bagus. Kalau jaki macam maaf bang, saya nak kahwin sebenarnya. Pergilah ambil lah, pergi kahwin. Bagi can lepas. Tak jadilah kutip.
Tak jadilah intai, tangkap orang khalwat dan sebagainya. Jadi ini sikap Nabi. Kita kata nak ikut sunnah, nak ikut Quran wa sunnah. Macam mana? Cara Nabi kita tak mau ikut, tak mau memaafkan. Jadi akhirnya bila anak tu dah besar, Nabi terpaksalah jalankan hukum rejam atas dia. Lepas tu Nabi solat jenazah untuk dia. Solat jenazah untuk orang melakukan dosa yang kena hudud. Dan dikatakan dalam hadis itu Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab diri depan Nabi tu. Tanya, kenapa awak solat untuk orang penzina? Umar Al-Khattab yang jenis garang. Diri depan Nabi. Nabi nak takbir, nak solat untuk dia, diri depan Nabi. Nabi cakap apa? Langkah tepi syaitan. Boleh cakap. Yalah, itulah dalilnya tak boleh diri depan orang tengah solat. Tapi maksud Nabi masa tu ialah Nabi kata taubat dia ini, taubat wanita ini, taubat wanita yang berzina ini lebih daripada satu kota Madinah semua sekali. Uish, dahsyat tu kalau hadis tu benar lah. Dahsyat tu. Perempuan yang berzina ni taubat dia, dan taubat ni makna tawabu, dia kembali kepada Allah ni, dia punya keinginan kembali tu cukup tinggi lah. Sanggup. Dia nak lahirkan anak hasil zina. Dia mengaku kesalahan dia. Dia nak bertaubat. Dia sanggup lakukan itu. Itu kira very high lah. Nabi solat tu. Tepilah syaitan. Cakap benda. Sayyidina Umar itu jadi lagi satu dalil kepada orang Syiah. Kata, tengok. Umar ni betul syaitan. Golongan Ahlul Bait lah. Bergaduh je kita. Kita ambil natijah usul dan pengajaran setiap perkara. Macam mana kita nak belajar? Itulah. Pokok pagi ni, doakan semua sihat belaka. Nanti kalau ini selamat untuk di apa ni, save, saya akan save, share kat YouTube. Tolong subscribe. Sila kembangkan. Suruh orang apa ni, salam dari Sarawak. Sarawak kata. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. Okay. Baru join lah, boleh ikuti saya nanti. Kalau ini selamat di-savekan, kadang dia jam. Satu yang 10 akan jam. Mungkin kata-kata saya yang melanggar etika. Ada orang komplain. So harap tidak. Jadi bila save, boleh join. Subscribe YouTube saya, Cina Apek pun. Dan saya akan share dalam Facebook juga. Semua colote Cina Apek yang tak ada kelulusan lain melainkan hidup di atas dunia ini sementara ini, dan sebelum kembali kepada Allah, kita lakukanlah berapa baik yang boleh. Semoga angka dimurahkan. Terima kasih banyak. Kesihatan selalu. Amin. Dan saya doakan, may you have success. Semoga saudara dapat kejayaan dalam hidup, apa jua masalah. Dan Apek suka berkongsi pengalaman menyelesaikan masalah. Kalau ada apa-apa, mesej kat saya akan edit dan saya akan publish. Macam semalam seorang cerita masalah perkahwinan, masalah hantaran, masalah keluarga sana, masalah keluarga sendiri, adik-beradik nak jaga orang tua dia. Ini saya menyaksikan sendiri dalam keluarga ipar, keluarga kandung saya, adik-beradik saya. Kenapa manusia macam tu? Saya bila balik tahun baru Cina, saya abang Taiko lah. Yang lain semua Sioti, Siomuya, semua adik perempuan, adik lelaki. Sengaja tak mau datang. Ini hari perbesaran Cina depan mak, depan keluarga. Semua Cina balik. Mereka bagi alasan. Sekarang tak ada alasan. Setiap tahun begitu. Lama-lama saya boring lah. Saya fed up. Saya pisahkan diri saya daripada ibu saya. Memaksa mereka terpaksa jaga ibu. Terpaksa kadang-kadang you kena cruel to be kind. Kadang-kadang you kena zalim untuk berlaku adil. Kadang-kadang you kena pisahkan diri. Sayang isteri tinggalkan. Ini betul bijak mendalam deep. Daripada peribad Melayu. Daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. So, di situlah nanti subuh. Saya kadang ni jadi macam satu, tak tahu habit ke atau satu kronik ke, satu psycho. Kadang kita ni ada masalah gila. Itu Sami Valley cakap banyak orang gila ni. Kadang kita pun ada kegilaan sedikit ya. Dia ni gila nak bagi live. TikTok live lah, FB live lah. Ada je benda ni bagi. Asal dia boleh
Memang saya cakap itu penyakit saya. Itu kelemahan saya. Suara nak didengar. Tapi saya ada panduan lah. Saya takkan cerita benda yang saya tak rasa. Saya ada feel. Ni feeling asyik nak express. Tapi bukan kat comedy club lah. Comedy club pun dah tutup ya. Kalau saya nak buat komedi pun, okeylah. Kita tengok mesti ada club lain. Kita jadi stand up. Stand up comedian ni bukan senang lah kerja tu. Saya minat banyak komedian. Banyak komedian saya minat dia punya kebolehan. Luar negeri lah, terutama Hollywood ke apa, jadi masyhur. Ni ada orang Malaysia jadi antara dua Cina, satu Ipoh, satu Malaysian lah, 2-3 Malaysian. Jadi masyhur di sana. Dia berhijrah ke Australia, hijrah ke Hong Kong, hijrah ke US. Mungkin joke ni bukan mudah. Kadang-kadang dia terpaksa hentam orang cara joke. Ya, cara lawak. Dia orang kata apa ni, lawak saja. Bukan. Kita nak orang feel masalah. Macam korupsi ni. Teruk sangat lah. Saya tak tahu macam mana nak buang semua pemimpin ni. Kerana yang ganti tu sama korup. Kawan-kawan saya cakap terus terang. Kawan, semua ini macam kira. Maaf saya cakap lah. Saya tak mau sebut nama. Maaf saya cakap. Korupsi ada dalam darah daging kita. Dan Allah dah letak neraka adil bagi orang ini. Demikian. Okeylah. Sekian saja itu. Saya doakan balik semua. Doakan saya. Terima kasih banyak. Dan saya harap kita semua sihat belaka. Dan kita munajat kepada Allah. Dan Allah berjanji dia yang menjawab. Dan kita wajiblah minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Iaitu sentiasa minta petunjuk dari Allah. Dan Allah kata dia memberi petunjuk nikmat alaihim. Semua tu dia dah bagi nikmat. Jadi bersyukurlah bermaksudnya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.